jaga. Faham lagi? Jadi kalau orang cerita mimpi, dia kata aku mimpi jumpa Nabi semalam, wajib tak kita percaya? Tak wajib. Tapi kalau kita percaya, salah tak? Tidak salah. Kan senang je. Cuma siapa yang tidak percaya, jangan dia aibkan dia. Khabar pelawak lah, apalah, itu dan sebagainya. Okey? Kita faham. Orang mari khabar bukan cerita tentang zaman Firaun. Dia kata tadi bewak ada sedepa lebih nitah kat Bukit Bau. Boleh jadi dia bercakap betul. Betul tak? Boleh jadi dia tipu. Jadi antara itu orang panggil harus. Jadi nak baru 800 km ke bangunan dulu, apa ke? Faham? Harus saja. Cuma atas kita, kalau benda itu bersanad dan kuat, maka kita percaya. Orang yang datang cerita kepada kita, dua orang. Seorang itu memang orang saleh, orang baik. Cerita yang sama kita percaya. Tapi yang seorang lagi cerita yang sama tapi pak bong. Dia kenal ni lagi cek mal bong, mau dak aje dak bong. Maka kita pun tidak percaya. Okey. Bagilah kata indah bagi sikit untuk kami yang masih bujang, umur 30 lebih dah tapi tak ada calon lagi. Kata-kata yang indah, jodoh itu tetap ada, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan cara mendapatkan jodoh yang paling mudah ialah kita sendiri pergi kepada calon yang kita nak. Kita tengok orang nak orang macam mana, kita nak orang yang pandai nyanyi, kita tunggu bawah karaoke. Kita nak orang perempuan yang suka pergi masjid, duduk belakang tu kat gigi dia keluar, Assalamualaikum saudari, saya sudah tengok 3 kali saudari di masjid ni, sungai ni, faham lagi? Sungai Ikang ni, sungai Udang ni. Sungai Ikang piano makin. Jadi saya berhajat mengambil saudari sebagai isteri saya. Faham lagi? Saya bekerja di Nung, seberang Pitasang dan sebagainya. Kalau saudari sudi, ni nombor telefon saya, sentang. Kerana gitulah seorang laki-laki pergi khabar ke Nabi, dia kenang ke seorang perempuan. Nabi kata pergi khabar ke dia. Itu cara Islam. Faham lagi? Pergi khabar. Mu duk tunggu congok, nak suruh perempuan mari berebut masuk kotika mu payah. Faham lagi? Pergi khabar lah. Faham? Menak mana? Nak ke mau, ke mau, ke peh, oleh peh, pas pergi. Atas kita belaka. Kita tanam rambut di kepala jika rambut kita gugur, botak tengah contohnya. Sebahagian ulama-ulama moden mengatakan dia ambil rambut kita yang sama, ditanam pula di tempat yang lain. Hukumnya harus. Lepas tu dia ambil di belakang, ditanam di sini. Faham? Sebab kata orang laki-laki ni kadang-kadang rambut dia ni, dia sapa ke belakang ni. Dia orang panggil lamak mula. Orang lain ni rambut, dia start sini. Dia warok sikit. Faham? Jadi dia ambil sini, dia pun tanam sini. Klinik kata boleh buat, ambil sini, tanam sini. 12,000. Faham lagi? Kalau hidup, kalau baja jaga molek apa semua, tapi ada gak tak hidup, habis saja biti. Dia atas dengan biiznillah. Faham lagi? Ambil rambut orang lain tak boleh. Hamba nak tanya apa hukum bank jenazah. Bila dia bawa jenazah, dia cah pula orang RM2,000. Padahal bank itu orang derma. Macam mana pula bank derma, lepas tu kena cah pula. Begini, kita ni dia buat satu syarikat untuk menguruskan jenazah. Dan kita kenakan cas atas perkhidmatan yang diberikan. Tiba-tiba ada orang berikan hadiah bank untuk syarikat kita. Maka bila kita guna bank itu, tetap kita boleh mengenakan cas. Yang tak boleh ialah kita tidak membuat satu syarikat yang mengenakan cas. Kita memohon derma untuk kita gunakan sebagai sukarela untuk angkat mayat. Orang pun derma sebuah bank, tak boleh kenakan cas. Faham lagi? Okey? Tengok keadaan. Sebab mengenakan cas untuk khidmat urus jenazah, hukumnya harus dalam Islam. Bukan kata haram. Dan kalau kita tak mau, jangan suruh mereka buat. Kerana bila berlaku kematian, tajhiz itu bukan wajib atas orang. Wajib atas kita, anak beranak kita. Anak beranak kita sendiri yang mandi kapang, semayang tanam.
Tiba-tiba anak beranak tak mau buat, suruh satu syarikat, lepas tu tak mau bayar. Salah. Ha. Dia kata dah dulu semua free. Memang dulu anak gali kubur, pok saudara yang mandi mayat. Kain kapang sudah tersedia. Semua percuma lah. Dia ni merumpah orang, suruh orang lain. Suruh orang gali, bukan mu nak gali. Lepas tu nak suruh saja. Mu yang salah. Faham? Sikit lagi boleh balik dah. Saya petang tadi keluar rumah tak teringat pakai selipar tak. Sampai rumah ada babi. Cari cacing, jadi saya pijak lah tempat babi pijak itu. Jawab je sekali pun mu pijak tempat babi pijak, ada atau tidak perpindahan najis pada kakimu? Tidak ada, tidak wajib basuh. Ada perpindahan najis, wajib basuh. Banyak mana? Waksiluhu sab'a, basuh 7 kali, ulahuna biturab, 1 dengan air tanah. Kita tengok lelek-lelek babi tu sendal di motosikal kita, di sebeng motor. Bau bang di sebeng. Kita berlari unggah, babi pun lari. Kita tengok di sebeng kita, tak ada darah, tak ada lendir, tak ada bulu, tak ada tahi, tak ada ekcing, tak ada apa, tak ada lekat pun. Tak wajib basuh. Ada darah sikit, wajib basuh 7 kali. Kiah dengan anjing. Okey? Biarlah tak ada apa pun, kita dah sedap nak basuh juga kod pandamu, bukan kewajipan. Okey? Saya ada nazar kambing seekor, kawan saya ni nak buat akikah, jadi masuk sekali boleh tak dengan saya makan? Jawabnya, kalau kita tidak mengkaitkan dengan makan sedikit, haram makan binatang nazar kita. Kalau aku baik sakit ni, aku menazar nak ngekah kambing, kalau aku dapat anak laki-laki, aku bernazar nak mengekah seekor kambing. Maka bila dapat anak laki-laki, wajiblah dia sembelih seekor kambing. Dan dia tak boleh makan sedikit pun dari kambing itu, juga anak dia dan bini dia. Kerana anak dan bini dia wajib nafkah. Tapi kalau dia sebut dalam nazar, kalau aku dapat anak lelaki, aku bernazar nak sembelih kambing akikah seekor dan aku makan sedikit daripadanya, maka dia boleh makan. Faham tak lagi? Adapun korban-korban biasa ni boleh makan. Kenapa masuk dalam hutan tak boleh sebut rimau, tak boleh sebut singa? Ada orang kata tak boleh. Hukum sebelum petang kuku cukur. Hukum sebelum potong kuku cukur sebelum korban. Apa benda? Baik, gini. Masalah potong kuku, siapa yang nak masuk korban? Dia nak masuk korban, okey, tahun ni bila datang dia 1 Zulhijjah, okey, bila masuk 1 Zulhijjah, makruh potong kuku, potong rambut, potong misai, potong janggut. Makruh, bukan haram makruh. Jika dia potong juga tidak berdosa, tapi makruh. Bilakah tidak makruh? Setelah lembu dia itu disembelih, sama ada dimasuk seekor lembu atau satu bahagian. Kalau sembelih 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itulah baru boleh potong. Kalau 13 baru sembelih, lepas sembelih baru boleh potong. Sebelum itu daripada 1 sampai ke sembelih makruh potong kuku, misai rambut dan sebagainya. Okey? Yang masuk korban, yang tak masuk tak makruh. Laki kita masuk, bini tak makruh potong rambut. Yang makruh laki kita. Bini kita masuk korban, kita tak masuk. Contoh, kita tak makruh potong, bini kita makruh potong kuku. Okey? Bila makruh? Dari 1 Zulhijjah sampai kepada rebah binatang korban kita. Binatang kita tak rebah lagi, hak orang dulu makruh lagi potong. Janganlah hak binatang kita tu rebah dah, barulah tidak makruh potong. Ada orang kata masuk lautan jangan sebut rimau dan binatang-binatang. Apakah hukum sebutnya? Tidak haram. Cuma orang tua-tua dulu dia kata kalau masuk lautan jangan sebut rimau. Tok rimau tak ada ke bukit sini? Orang dulu-dulu takut. Siapa ada wisbuk? Padahal bukan rimau tu dengar pun. Bukan rimau tu ada drone dengar ke atas. Kalau masuk dalam sungai berperahu
Dia pergi tanya tak. Jangan sebut. Ada buaya. Nah, sungai ni tak ada buaya ke? Tak rajin nampak buaya sini. Faham? Jadi kerana apa? Kerana orang yang berpengetahuan tentang binatang yang jahat ni, dia takut sangat. Faham ni? Takut dia tu sampai kepada kita sebut pun dia marah. Nampak? Orang Kuala Lumpur tak reti. Dia balik raya, toki dia ajak jalan biar bukit. Ni cucu kata, toki, kat sini tak ada harimau. Kata tiger. Tiger rimau tak reti kau tu. Faham lagi? Takut mana rimau dengar berok mari. Tu cerita katung. Orang dulu-dulu. Adakah kita tidak dibenarkan solat sunat lagi kita tidak habis mengqada solat yang ditinggalkan masa lalu? Ya, itu satu pendapat daripada fuqaha. Betul. Mana-mana ada ustaz ngajar gitu, betul. Dan ada pendapat yang kedua, boleh kita lakukan yang sunat dengan syarat jangan kita tinggalkan yang qada, yang wajib. Jadi sambil buat yang wajib, sambil ada yang sunat, dibolehkan. Okey? Kerana apa? Kerana hutang yang wajib bayar ialah yang sunat, yang wajib itu. Fadainullah ahaqu yaqda, hutang wajib dengan Allah itu terutama kamu bayar dahulu. Itu kaedah dia. Pendapatan daripada main ular senduk, buat pertunjukan. Islam, jika benda-benda yang boleh memudaratkan kita dan orang lain, hukumnya haram. Kalau tidak memudaratkan orang lain, hukumnya tidak haram. Sebab tu dalam bab membela ular sawa, bela ular terus di rumah, kebanyakan fuqaha kata haram. Bela rimau dan sebagainya. Faham? Kerana apa? Kerana hari ni dia baik, esok belum tentu dia baik. Dan bila dia tak baik, dia makan sama dia. Tak makan kita, makan bini kita. Tak makan bini, makan anak jirang kita. JKK. Faham lagi? Mati orang. Jadi benda-benda ni, kaedah ini haram atas kaedah mana? Kaedah syaddud zara'i, menutup pintu kerosakan yang mungkin terjadi bila-bila masa. Seorang ibu beli emas 20 gram ansuran. Dia meninggal 1981. Anaknya baru tahu hutang ibunya. Soalan, perlukah bayar ikut harga emas semasa atau harga emas dahulu? Baik. Ibunya beli emas 20 gram hutang. Maka bayarannya adalah mengikut harga semasa. Okey? Kita hutang orang, beli emas tak bayar. Contoh, patutnya emas kena bayar. Dia tak bayar. Ni tak bayar. Dia sekarang nak bayar dengan nilai berat emas, bukan dengan harga yang telah dipersetujui. Berat emas. Faham lagi? Sebab tu, oleh kerana itulah kena beli dengan tunai. Kerana emas ni dia gerak semua harga. Ni jadi masalah ni. Harga dulu 800, sekarang sudah jadi 1,800. Jadi balah, jadi tanaku, jadi belawang. Jadi oleh kerana itu, mu'ala aku ala, mu pitih aku pitih, mu mah aku mah. Supaya tidak tangguh tak boleh jadi esok naik. Hari ni 287 satu gram. Esok boleh jadi 350. Ada kalau 400 gram tak kala. Ada tak soalan lisan? Siapa nak tanya dia? Ada tak? Jadi emas kan? Kalau hutang, contoh kalau dihutang duit dua negara. Contoh 10 tahun lepas, dia pinjam 1 juta. Lepas tu dia baru bayar tahun ni. Masa tu nilai lain. Tahun ni nilai lain. Bayar 1 juta juga duit Jepun. Tapi ia balik Malaysia dah. Bayar tu dengan 1 juta duit Jepun. Nilai masa kena bayar duit Jepun juga. Tak boleh bayar duit RM5. RM2 tak boleh laku tak dia kat dia? Dia nak lah. Dia nak nilai sekarang lah. Oh, nilai sekarang. Aku sama. Kalau nak tak bayar duit kita. Okey. Kalau bayar duit Jepun 1 juta duit Jepun lah. Kalau bayar duit kita nilai yang dia tukar dengan sekarang ni kalau dia tukar duit kita, dapat tak 1 juta duit dia? Tak boleh rugi. Lagi soalan? Serius? Ya.
Okey. Sedekah. Okey. Kita dapat satu beseng bagian kita daging korban. Kita ambil 1 kilo balik rumah. Lebihnya kita bagi pada masjid atau surau pihak pengurusan. Mereka tak beri kepada orang miskin. Tak boleh. Tak sah. Kerana syarat tujuan korban ialah daging mentah itu disampaikan kepada orang miskin. Nampak? Sebab tu binatang daging korban dia boleh bahagi 3. Satu untuk kita, satu untuk bukan orang miskin, masjid ke apa ke, kawan-kawan pejabat, jiran-jiran. Yang satu lagi wajib orang miskin. Banyak orang kumpul-kumpul bagi sama kita je, orang miskin tak bagi. Korban itu tak berlaku. Dia dapat pahala lah. Pahala niat korban. Korban dia tidak sah. Nampak? Macam dia niat korban. Dia niat korban. Oh, tapi orang pergi sembelih usa. Dia dapat tak pahala korban? Tak dapat pasal orang pergi sembelih usa. Tapi niat nak berkorban dia dapat. Sebab tu kena hati-hati. Faham lagi? Jangan ikut suka korban. Nak bagi ikut suka dia buat macam lembu beli pasar. Nah, lagi soalan sebab kuat-kuat kan? Lebih balik pada company. Barang awak orang tolong jual lebih, dia bahang ke dia, awak suka? Suka tak? Dah apa bahang company awak suka? Ada? Ke tak sama? Company suruh jual, kita jual dah tapi ada lebih. Lebih hak siapa? Siapa yang beli? Siapa yang beli? Di milik dia, pulang balik ke dia. Siapa yang beli? Tak, yang mula-mula beli siapa? Awak pergi atur ke company yang kedua. Company pertama ni dia jumpa biar jalan barang tu ke dia beli. Dah pulang balik ke dia. Okey, lagi soalan. Korban ni seorang boleh buat sebahagian. Seorang sebahagian saja. Maksudnya tak boleh 2 orang sebahagian. Tapi kalau seorang dia ambil 2 bahagian boleh. Seorang 5 bahagian boleh. Seorang seekor lembu boleh. Yang tak boleh sebahagian lebih pada seorang. Pasal ada berlaku sekolah dia kutip duit dengan cikgu apa semua, dengan tukar kebun apa semua, kani 52 orang seekor lembu. Itu mazhab Yoping. Faham lagi? Di seekor lembu tak boleh lebih 7. Jangan suka-suka kita. 3 orang sebahagian balik awal. Okey, lagi soalan cepat. Tukang sembelih buat balik kulit lembu boleh jika semua peserta korban sudah melepaskan haknya. Dia tak ambil hak dia, pakar tak ambil lah, pala tak ambil, jadi siapa-siapa boleh ambil. Yang tak boleh dia bahang ke dia dulu. Maka atas dasar kerana dia mari sembelih, pokoknya haram. 4 mazhab haram. Jadi mulai sekarang ambil 10 riyal seorang pula dari peserta, dapat 70 riyal, upah tukang sembelih 70 riyal seekor lembu. Senang cerita. Kerana kata Sayyidina Ali, nahnu nu'tihi ma indana, kami upah tukang sembelih harta yang ada daripada sisi kami, bukan guna binatang korban. Lagi soalan? Ada? Tak ada lah. Tak ada. Macam biasalah malam ini warna biru, saya M. Nak hadiah pada orang dengung. Saya M. Bangun. Eksklusif. Saya M. Bangun. Nama apa pun? Muhammad Faizul. Orang mana? Orang Sura. Orang Sura. Okey. Mudah soalan dia. Sekarang kerja benda? Kerja akad telefon. Akak telefon? Call center. Dulu sekolah mana? Semaza. Semaza Batu Buru. Semaza Batu Buru. Okey. Semaza Batu Buru. Soalan mudah-mudah lah. Orang Sura
Duduk surga. Duduk surga, okey. Dalam Dungun ini ada berapa mukim? Ya lah, awak ingat tak? Okey. Mukim. Dungun itu daerah. Mukim kampung lagi banyak lah. Mukim dah lah. Orang tanya mukim, nak kampung pula. Berapa mukim ada? 11 mukim, ingatlah. Mukim yang paling